Okey, kita mulakan kepada mereka yang baru masuk. Kita akan hari ni aktiviti kita akan buat kerja di buku aktiviti muka surat 12 dahulu. Kita akan lengkapkan makna bagi syair. Okey, dah bersedia Dah. Okey, jom kita mulakan. Tajuk bagi syair ini adalah syair busana kebaya. Apa itu kebaya? Siapa tahu apa itu kebaya? Baju. Baju. Baju kebaya. Ya, baju kebaya, bukannya baju papaya. Okey. Baju kebaya ni biasanya dipakai oleh orang lelaki ke orang perempuan? Perempuan. Baju kebaya merupakan salah satu jenis pakaian yang dipakai oleh kaum wanita sahaja. Tak pernah lagi lelaki pakai baju kebaya melainkan dia tu jenis lelaki yang lembut. Ataupun lelaki yang kecelaruan identiti. Dia tak tahu dia lelaki ke dia perempuan. Okey. Jadi kita akan mulakan kita punya sesi pembelajaran pada hari ini. Kita tengok dekat sini. Dia ada cakap dekat sini, busana tradisi sangat berseni dipakai orang ke sana sini. Baju kebaya terkenal kini jadi warisan hiasan jasmani. Jadi maksud syair dekat sini adalah baju kebaya antara busana tradisi yang perlu diingati. Okay, kita kena cari maksud dia sebenarnya. Okey. Okey, untuk syair yang kedua, siapa nak bacakan saya? Tak payah lagu pun tak apa. Saya tahu awak baru tahun 3. Tak payah lagukan dia pun tak apa. Baca pun saya terima. Okey, siapa nak baca tu? Okey, silakan Sofia Edina dulu. Kebaya labu warisan lama dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama buat pemakainya tumpuan utama. Okey, terima kasih Sofia. Siapa nak baca yang kedua tu? Nak. Okey, silakan Evangeline. Kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya, berbunga-bunga tepi selamanya, segera memakai tambah cantiknya. Okay, terima kasih. Okey, dah Lily, lagi satu. Yang ini. Tak nak lagu boleh? Tak nak lagu. Tak payah lagu, baca je. Kebaya pendek nama diberi jadi pilihan oleh saudari berkain batik tambah berseri amat selesa senang berdiri. Okey, terima kasih dah Lily. Okay, nampaknya 3 orang murid dah tolong saya bacakan bagi 3 rangkap syair ini. Walaupun tidak berlagu, tak apa. Saya faham sebab masih lagi tahun 3. Okey, kita tengok kepada rangkap syair yang kedua. Okey, kebaya labuh warisan lama dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama, buat pemakainya tumpuan utama. Muka surat 12 Aimi. Okey, jadi maksud syair yang kedua ini apa? Siapa nak bagi cadangan jawapan? Apa maksud syair yang kedua ini? Ada sesiapa nak bagi cadangan jawapan? Tak ada? Baju cantik dengan corak. Ya, ada kaitan dengan baju dan corak. Apa kita nak jadikan ayat yang lebih sempurna? Cuba tengok dekat ayat tu. Kebaya tu apa fizikal kebaya tu? Pendek ke? Labuh ke? Panjang. Apa? Apa maksud labuh?
Panjang. Panjang. Ya. Panjang. Baju tu macam panjang ataupun besar dekat bahagian bawah dia. Okey, itu maksud labuh. Okey. Rerama itu apa yang saya highlightkan tu? Rerama. Siapa tahu rerama tu apa? Ramai-ramai. Rerama itu adalah rama-rama. Okey. Jadi, saya bagi kamu jawapan. Tak apa. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kebaya labuh warisan lama dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama, buat pemakainya tumpuan utama. Okey. Maksud dia dekat sini adalah jap, mana saya nak tulis ni? Okey. Baju kebaya labuh coraknya cantik. Cikgu, ke surat berapa? Surat 12. Saya baru masuk. Pemakainya sering menjadi tumpuan. Nokta. Pendek je jawapan saya kali ni. Cikgu, saya tak nampak. Boleh dekatkan? Dah, saya dah dekatkan dah. Okey. Jangan lupa nokta. Di sini ada nokta. Okey, di hujung tu. Cikgu, dah Lily angkat tangan. Dia nak baca ke? Ke nak bagi jawapan dah Lily? Tak tahu. Ter. Okey. Cikgu dah. Okey, tak apa. Tunggu sekejap. Cikgu dah. Okay, tak apa. Tunggu sekejap. Cikgu dah. Okay, sabar. Saya nampak dia tengah menulis lagi. Kejap Okey, jika kamu dah siap, kita pergi kepada rangkap yang ketiga. Okey, rangkap ketiga. Okey, kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Okey. Berbunga-bunga tepi sulamannya, sidara memakai tambah cantiknya. Apa maksud empunya? Apa maksud empunya? Tak tahu. Berasal. Ya, berasal ataupun tempat asalnya. Itu adalah maksud empunya. Okey, apa maksud sidara? Anak dara. Anak dara lelaki ke perempuan?
Perempuan. Orang perempuan. Okey, orang perempuan yang belum kahwin kita panggil sidara. Okey. Okey. Jadi maksud dia dekat sini, anak dara yang pakai kebaya nyonya akan kelihatan cantik ataupun akan kelihatan semakin cantik. Okey. Jadi kita tulis dekat sini. Anak dara yang memakai kebaya nyonya akan kelihatan semakin cantik. Nokta. Dah cikgu. Tak apa, sekejap. Saya nampak dia tengah menulis lagi. Sekejap Saya dah Dah cikgu. Cikgu dah. Okey, sekejap. Saya nampak dia tengah menulis lagi. Saya nampak semua kat sini. Sabar. Cikgu dah. Okey, sekejap Cikgu tak. Okey, kalau kamu dah sudah, kita beralih kepada rangkap pantun yang terakhir sekali. Okey, iaitu kebaya pendek diberi nama. Kebaya pendek nama diberi. Jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik berkain batik tambah berseri, amat selesa, senang berdiri. Apa maksud dia? Cuba kamu cari satu maksud yang ringkas sahaja. Kalau pakai baju tu selesa. Itulah senang berdiri. Okey, bagus. Cadangan tu hampir tepat. Berseri. Dia selesa. Okey, dia jadi selesa. Okey, cuba buat ayat yang lebih elok sikit dengan selesa tu. Nyaman. Nyaman. Baju kebaya itu amat selesa untuk dipakai. Oh, okey, sikit lagi nak betul lah tu. Sikit lagi. Baju nyonya itu amat selesa dan senang berdiri. Oh, dia tak sama. Kalau kamu tengok perenggan yang pertama, dia cerita pasal baju kebaya saja. Apa saja jenis baju kebaya, semua jenis lah maksudnya. Perenggan kedua, dia cerita pasal kebaya labuh. Ini kebaya labuh. Perenggan ketiga, dia cerita pasal kebaya nyonya. Lain sikit. Perenggan yang terakhir, dia cerita pasal kebaya pendek. Biasa kebaya pendek ni orang pakai dengan kain batik. Okay. Saya tolong kamu buatkan ayat. Tadi jawapan kamu tu dah nak betul lah. Sikit lagi nak betul. Tapi saya betulkan sikit ayat kamu. Tak apa. Dah betul. Apa dia? Apa yang dah betul lah? Adalah tadi dua tiga orang. Kebaya pendek yang dipakai dengan kain batik amat selesa. Amat cantik. Sorry Amat cantik dan selesa. Nokta.
Bukan Selasa kadang-kadang kalau saya tanda buku dia nampak tu Selasa dia tulis. Cikgu dah habis. Cikgu belum habis lagi, ada lagi ni. Hari ni kelas sampai 12. Dah cikgu. Okey. Dah cikgu. Cikgu, saya dah siap. Okey, bagus. Sekejap. Saya nampak ada lagi kawan-kawan yang tengah menulis. Kita bagi peluang dekat kawan-kawan. Sekejap Cikgu dah siap. Cikgu dah Apa? siap. Cikgu dah. Okey, tapi sekejap Okey, jadi kalau semua orang dah siap, siapa lagi belum? Macam ada tengah menulis je. Dania dah siap ke belum? Okey, sekejap saya nampak dia tengah tulis. So, Farah Sofia pun tengah tulis. Tak apa, sekejap Cikgu, saya dah habis. Cikgu, saya dah siap. Cikgu, kenapa gambar saya jadi kecil macam hari itu lagi? Mana saya tahu awak? Cuba kamu keluar masuk balik. Tadi saya dah keluar, lepas tu dia jadi lagi. Cuba keluar lagi sekali. Dah okey, Firas? Siap, cikgu. Ada sama je. Semua orang nampak saya besar je. Yang lain semua nampak saya besar tak? Nampak. 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 Okey, jadi kalau dah siap, saya nak terangkan sedikit mengenai kata ganda separa. Okey, sekejap Okey, hari ni saya nak ajar sikit je pasal kata ganda separa sebab kejap lagi kita nak buat latihan. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kata ganda separa? Ui, besar sangat. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kata ganda separa? Okey, kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian sahaja kata dasar. Kata dasar terdiri daripada kata tunggal atau kata berimbuhan. Kata ganda separa tunggal. Kalau contohnya kata dasar dia adalah bola, bila menjadikan kata ganda dia jadi berbola. Nampak? Kalau kata ganda separa berimbuhan awalan, dia jadi setinggi-tinggi. Jadi kata dasar dia apa? Tinggi. Ya. Tinggi. Kata dasar dia adalah tinggi. Kalau kata ganda separa berimbuhan akhiran, maksudnya di akhir dia. Contohnya sayur-sayuran. Bila kita, apa kata dasar bagi sayur-sayuran? Sayur. 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 Okey. Kata ganda separa berimbuhan apitan, bersalam-salaman. Apa kata dasar dia? Bersalam. 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 Kata dasar dia adalah salam. Sebab dia adalah apitan. Apitan ni maksudnya di depan
dan juga di belakang. Itu maksudnya apitan. Okey? Okey. Tak apa, kejap lagi kita buat latihan, sambil tu kita akan belajar. Okey, setuju? Tiga dan Okey. Okey, jom kita akan buat latihan sambil belajar. Okay, tak ada bunyi kamu belajar macam biasa sahaja. Saya akan hantarkan link. Tak ada lagu. Tak payah lagu pun. Kita nak fokus. Mana saya punya ni? Okey, tengok dekat ruangan chat kamu. Saya dah hantarkan link. Okey. Dah. Dah masuk. Baru ada 15. Dalam kelas saya ada 20 orang. Lagi 3 orang. Tak apa, saya tunggu sekejap. Ada lagi nak masuk? Okey, lagi seorang. Okey, kalau dah tak ada, saya akan teruskan. Kita punya kuis belajar sambil bermain. Apa yang rendang? Bukan rendang makanan tu tau. Ni rendang. Cikgu bagi link balik, saya terkeluar. Okey, sekejap Okey, dah. Apa yang rendang yang ditanam sepanjang jalan? Rendang tu apa cikgu? Apa dia? Rendang. Rendang maksudnya pokok tu tak tinggi dan juga tak terlampau rendah. Dia macam mana? Pokok tu pokok yang besar. Jawapan dia adalah pepohon. Nampak, dia kata di sepanjang jalan. Kalau kamu tengok gambar tu, kamu dah tahu dah. Di sepanjang maksudnya ada dekat mana-mana dekat jalan tu. Dia Nampak macam tak? lidi letak gula-gula dah saya tengok ni. Nama pun kartun kan. Tapi ada clue, kira boleh faham lah. Okey, dah Ratu dah masuk dah. Okey, jom soalan nombor 2. Yang tersangkut pada pohon itu kepunyaan Amir. Apa dia tu? Pepohon Nampak macam biskut tu. Tu kan biskut cikgu. Okey, senang. Senang je Itu ni. layang. Bukan biskit. Kalau Apalah dalam biskit ni tu kan sangkut bukan. pada pokok. Okey, semua orang dah jawab. Okey, 20 orang menjawab dengan jawapan yang betul, iaitu lelayang. Kata dasar dia adalah layang. Ataupun layang-layang. Barulah boleh tepuk sikit. Sikit cikgu. Okey, soalan nombor 3. 3, 2, 1. Ke kacang. Apa ni? Tak tahulah saya. Nampak macam ni. Macam Makanan peanut. berasaskan peanut.
Untuk peanut atau peanut. Kacang. Tunggu sekejap cikgu. Saya nak ambil barang jap. Okey, kalau kita tengok dekat sini, jawapan dia adalah kekacang dan semua orang jawab dengan betul. Makanan berasaskan kekacang baik untuk kesihatan tubuh badan. Kalau kamu tengok dekat situ, kata dasar dia apa? Kata dasar dia apa? Kacang. Ya, kata dasar dia adalah kacang. Tapi kalau makan terlampau banyak pun tak boleh juga. Sebab kacang ni dia ada kolesterol. Okey, soalan nombor 4. Memasukkan apa ke dalam bantal? Senang sangat ni. Ada berapa? Ada Cikgu dah ajar. Ada 4 pilihan jawapan. Pepohon lah kan? Senang je. Saya dah pernah ajar dah. Dalam satu kuis. Okey, Ingat tak? tengok dekat sini. Jawapan dia adalah kekabu. Sebab kekabu ini adalah satu jenis bahagian dalam tumbuhan yang kita boleh jadikan isi dalam bantal. Kalau tak ada kekabu, kita boleh isi apa? Siapa tahu? Sponge. Span lagi. Kalau kamu tidur dekat hotel-hotel mewah, dia tak pakai kekabu dengan span. Dia pakai satu jenis bahan. Apa dia? Siapa tahu? Koten. Okey lagi. Bulu ayam ataupun bulu itik. Okey, tapi tak sedap lah. Dia kadang-kadang ada hama. Okey. Tapi siapa pula jawab je jantas? Kamu tahu tak je jantas tu apa? Je jantas. Macam orang jalan-jalan tu dekat jalan raya tu. Jalan-jalan dekat jalan raya macam mana tu? Je jantas. Dalam bantal. Cikgu, kenapa ada orang letak pepohon? Je jantas itu adalah tempat berlintas. Kamu pernah tengok tak je jantas yang ada tangga naik dekat atas? Dekat Melaka Central ada besar tu, Melaka Central punya tu. Itu dipanggil sebagai je jantas. Pepohon adalah pokok. Okey. Okey, tu soalan nombor 5. Mempunyai 2 apa? Sesiku. Susah ni. Jejari. Cikgu, saya letak sesungut. Apa kita tengok betul ke salah tu? Aku tak tahu. Biasanya yang salah. Sesungut lah. Sesungut, cikgu, sesungut. Biasanya yang yakin-yakin ni salah. Tengok sekejap lagi. Tapi kadang-kadang kalau yakin ni betul juga, cikgu. Saya kata kadang-kadang. Aku sangat takut. Siapa seorang lagi ni? Sesungut, please, Encik cikgu. Drina. Cikgu kata kelas sampai pukul 12 kan. Bagilah banyak kuis sikit. Tak boleh. Betul, Saya banyak cikgu kerja lah lagi nak buat. waktu rehat kita orang. Okey. Guna. Jawapan dia adalah sesungut. Okey, itu yang dimaksudkan dengan sesungut. Sesungut yang mana satu? Yang ini. Sekejap, saya lukiskan untuk kamu. Yang ini. Ini adalah sesungut. Okey. Soalan nombor 6. Susah ni. Apa ni Pembaris. Saya letak sesiku. Betul. Dekat bengkel RBT banyak ni. Sesiku ke? Aku tak tahulah. Aku dah lupa. Dah lupa lah, cikgu. Kan ni sesiku. Saya letak sesiku. Kan ni siku ke? Sesiku ke, sesungut ke kisi. Seorang lagi.
Sesungut dah tentu salah. Sesungut dekat semut tadi. Saya yang belum jawab lagi cikgu. Betul lah. Oh, tak boleh lah. Betul lah sesiku. Jawapan dia adalah sesiku. Kalau dalam bengkel, kita panggil sebagai sesiku L. Sebab bentuk dia macam huruf L. Okey. Apa kegunaan sesiku? Siapa tahu? Apa fungsi sesiku? Melukis kotak. Melukis kotak. Untuk melukis plan. Sesiku ni kita dapat ukuran sudut yang tepat. Nanti kamu belajar dalam matematik sudut 90 darjah, sudut 45 darjah. Kita boleh ukur dengan sesiku L ni. Okey, soalan nombor 7. Beberapa ekor. Aku tahu apa tu. Oi, senang ni. Selalu saya tahu insect yang apa tu bang dekat apa tu pond. Dia suka main dekat air tu kan. Dia datang macam tu kan dekat air. Dia macam ni, lepas tu dia besar, dia boleh terbang. Dia macam helikopter. Apa tu? Macam helikopter. Berpatung. Okey, jawapan dia adalah pepatung. Saya dah cakap macam helikopter. Kupu-kupu macam helikopter ke? Berpatung macam helikopter. Tak pernah Datang dekat tasik pun macam mana. Okey, tak pernah pergi tasik, kesian lah. Okey. Ingat itu patung. Apa yang cikgu? Okey, soalan nombor 8. Memasang apa tu? Senang je tu. Cikgu kenapa dia tulis tingkap lagi? Saya dah Kekuda. Rasa kekuda. Kekuda kan kita dah belajar benda tu ada dekat bumbung. Ni dia cerita pasal tingkap. Tapi kenapa ada tingkap? Tapi Itu biasalah nak kelirukan awak. salah cikgu. Jawapan salah. Cuba yang ujung tu betul. Dalili je betulnya. Jawapan dia adalah kekisi. Kekisi. Setiap rumah sekarang ni semua dah ada kekisi. Kekisi ni macam grill lah. Grill tingkap. Kekisi lah maksudnya. Yang tu Grill tu kekisi. Faham? Bukannya grill yang kamu bakar ayam tu, bukan. Itu grill makanan lain. Ni grill yang besi tu. Okay, soalan nombor 9. Okay. Pada zaman dahulu, berbaling, berbalai, berbuluh, berkuda. Kuda dah salah sebab dekat bumbung. Tak juga. Atau berbuluh pun salah sebab ni buluh. Apa lagi dua tu? Berbalai Mana ni satu apa tu? cikgu? Saya letak berbalai. Berbalai tu apa cikgu? Sekejap lagi kita tengok apa tu. Cikgu, saya letak berbaling. Saya tak tahu apa. Sendak gandum. Saya pun sama, saya letak je. Saya letak. Cikgu, saya hentam je. Berbalai, tekannya. Berbalai. Saya tekan berbalai. Tak perlu berbalai. Berbalai tu balai ke? Balai polis. Okey, ku betul lah. Okey, jawapan dia adalah berbaling. Berbaling ni dipanggil sebagai macam satu kipas yang besar. Jadi kipas yang besar kita boleh kaitkan dengan kincir angin. Zaman dahulu orang tak panggil kincir, orang panggil sebagai berbaling. Okey, apa maksud berbalai? Siapa tahu? Tak tahu? Balai polis. Balai polis. Bukan. Siapa tahu maksud balai? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu Okey, balai ni pada zaman dahulu kalau orang kita ataupun orang-orang zaman masyarakat dahulu nak buat majlis kenduri kendara,
Dia bina sendiri balai tu dengan kayu. Balai tu dia ada lantai kayu, dia ada tiang kayu. Dia macam gazebo kecil kan. Tapi dia buat yang bersih besar punya. Untuk Cikgu, orang gazebo duduk tu tu apa? je. Gazebo tak tahu, pondok kayu. Oh, okey dia tahu. Dekat sekolah kita ada banyak gazebo. Dekat depan Mak Sain ada satu. Cikgu bawa kita Perasan orang tak? kat rumah cikgu. Okey. Tapi zaman dahulu diorang buat sendiri berbalai tu. Diorang tak macam sekarang. Sekarang kan ada kemah putih, pakai besi kan, senang kan. Zaman dahulu tak. Mereka buat sendiri balai tu guna kayu, makan duduk bersila dekat dalam tu. Dulu tak ada meja, dulu tak ada kerusi plastik. Jadi mereka bina sendiri berbalai. Soalan nombor 10. Mercury. Apa ni Jejentik. Jejantas kot. Jejentik. Ini kalau salah tak tahu nak cakap apa ni. Tadi je jejantas kita tahu tu. Zebra line. Bukan. Mana ada jejantas di zebra line? Jejantas kan di bangunan yang ada tangga tu. Itu ke? Dekat Melaka Central besar tu. Dulu biasa ada letak gambar mami dekat situ. Mami Monster. Aku dah lupa. Cepat. Siapa lagi tu? Enggak tahu. Salah ke? Betul. Betul. Macam mana kau je salah? Jawapan dia adalah jejentik. Mesti salah tekan tu kan. Apalah jejantas macam tu rupa dia. Cikgu, kenapa ada suara macam orang ketawa? Mana ada? Macam ni ke? Itulah. Okey, soalan nombor 11. Ada kawan saya tolong ketawakan. Ya ke? Kawan cikgu takkan ramai. Nampak ni ramai ni. Mana muka dia? Konsert kot. Apa tu? Jari ke jejantas? Jari tu apa cikgu? Jari. Tadi je kita belajar. Saya letak jari. Saya letak jari. Saya dah terangkan maksud jejantas. Jadi kamu rasa satu lagi tu betul ke tidak? Jari je. Jari je lah. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, jawapan dia adalah jejari. Kenapalah ada orang masih letak jejantas Tahu tak jejantas tu apa sebenarnya? Tahu. Jari tu apa? Jejantas satu bangunan yang macam flyover yang ada tangga, kita boleh naik melintas pergi seberang. Itu jejantas. Contoh yang paling senang sekali. Dekat Melaka Central tu punyalah besar jejantas. Dekat traffic light dia. Tak perasan lagi. Soalan nombor 12. Saya baru nak betul tudung lah. Cikgu, makanan saya tadi saya tak sempat baca, saya terus tekan macam tu. Saya tak tipu. Saya tahu ni. Apa tu Apa ini? Saya tak tipu, saya tak Berbola. Percayalah cakap Sophia. Cikgu, saya tertekan ke kabur. Betul, saya tak tipu. Betul, tadi mau saya di dekat situ, lepas tu saya tertekan terus. Saya tak baca. Semua orang siapa boleh percaya tu? Apa? Siapa boleh percaya? Betul, bola ikan. Fishball. Nama pun fishball. Fishball tu maksudnya berbola ikan. Cikgu, yang ni penipu cikgu. Kenapa pula penipu? Saya tahu lah tu bola ikan je
tak bolehkan betul. Okey, soalan nombor 13. 13. Okey, ayam menggantikan di rumah kami. Menggantikan apa? Cikgu, Tertulang, tetupai tu tertupai, apa? tertiga, sesiku. Semua Cikgu, saya tetupai betul. tu apa? Tak apa, kita tengok Tertupai, kejap lagi. tertupai. Cikgu, tak letak tertulang. Saya tak tahu apa tu. Tertulang betul ke? Apa adalah banyak tulang ke apa? Cikgu apa sudah buat? Apa dia? Tak apalah. Betul lah cikgu. Tertulang tu betul. Jawapan dia adalah Saya tekan, dia kata saya tak tekan. tertulang. Tertulang ni ataupun dalam bahasa yang mudah untuk kamu faham ialah rangka ataupun frame. Setiap binaan rumah, tak kisahlah kayu ke batu ke, dia mesti ada tertulang ataupun rangka asas dia. Kalau tak ada tertulang ataupun rangka asas, rumah itu tidak akan menjadi kukuh, tak kuat. Okey, itu adalah tertulang. Tertupai adalah sesuatu sambungan untuk menyambung kayu. Biasa kat rumah-rumah lama ada tertupai. Tugas dia adalah untuk menyambung kayu. Okey. Sesiku semua dah tahu dah. Tertikus pun dah tahu. Yang saya pakai ni tertikus. Okey, soalan nombor 14. Apa ni? Dah pernah cakap dah dulu. Saya ada peparu tu dekat rumah saya. Pepara, salah. Saya letak peparu. Dia cakap. Saya rasa peparu tu paru-paru kot cikgu. Bukan, peparu tu yang tempat letak something tu atas tu. Peparu tu paru-paru. Peparu tu saya rasa kabinet tu. Mana boleh Saya letak ni. Cepat. Habis dah. Tengok. Masa dah habis. Internet saya slow lah. Ya ke? Dah habis. Jawapan dia adalah pepara. Tengok gambar ni, besar gambar ni. Ini namanya pepara ataupun shelf. Okey. Soalan terakhir sekali. Ni mesti ramai salah ni. Senang je ni. Terbang-terbang. Dia boleh terbang ni. Ni lelaba. Lelaba je sangat susah. Lelaba. Saya dah lupa lah apa tu langit. Lelangit dia dalam mulut kamu tu. Lelaba. Baik makan. Langit tu apa cikgu? Yang dalam mulut kamu dekat atas. Lelaba. Nombor satu. Terus ke? Nombor satu. Semua orang jawab nombor satu. Nombor satu, please. Lelangit mulut kamu, lelangit dalam mulut kamu ada lelangit. Langit, ada bintang tak? Oh, ada nak tambahkan bintang? Goyang-goyang. Okey. Siapa lalu orang yang tak jawab lagi? Jawapan dia adalah lelaba, spider. Okey, kita tamatkan kuis kita. Cikgu tepuk. Tepuk sikit lah. Okey, kita tamatkan kuis kita. Tempat pertama adalah dalili keduaku dan ketiga adalah Aliza. Lili. Okey, tak apa. Tengok dalili semua betul. Sejak tak pergi tandas ni semua betul jawapan dia. Okey. Ku dapat 93 markah. Cikgu, tak ada pun kawan cikgu gelak, cikgu je. Mana boleh gelak? Okey, Aliza dapat 93.
Meru dapat 86, Akila dapat 86 dan yang lain-lain. Ni siapa? Saranya dapat 80. Okey, jom. Kita sambung lagi. Apa dia? Okay, kita sambung lagi. Asyik cuti je kamu ni. Okay, kita sambung lagi sikit dan nak habis dah kerja kita. Ya ke? Ya, ayah saya betul. Kita buat kerja dulu baru cerita pasal cuti. Saya kata aku, saya kata pakcik, saya kata makcik, saya kata. Okey, kita sambung lagi. Kita nak belajar sikit lagi pasal kata ganda separa. Isi tempat kosong dengan kata ganda separa yang betul. Okey, bermula daripada Alia sampai yang lalu. Okey, silakan Dania. Saya minta Dania bacakan dulu. Baca. Wan Sulaiman. Diam. Ego, hari ni saya tak baca lagi. Sekejap, saya nak dengar Dania baca. Silakan Dania. Alia pulang ke kampungnya pada cuti penggal yang lalu. Okey, bagus Dania. Okey, yang kedua Farah Sofia. Ni sekarang awak baca. Daripada Tuan Haji sampai tradisional. Tuan Haji Latif. Saya betul lah saya baca. Baca lah. Tuan Haji Latif bin Sulaiman, Datuk Alia, seorang tukang rumah tradisional. Okey, bagus. Okey. Siapa nak sambung lagi? Dah ada jawapan belum? Dah ada jawapan belum? Saya dah ada. Belum. Okey, silakan Firas. Daripada sini sampai pengetam. Okey, apa dia? Alat-alatan yang digunakan oleh Datuk Alia ialah sesiku dan pengentam. Pengentam. Okey. Siapa setuju dengan jawapan Firas? Betul ke alat-alatan tu? Bukan menguis-nguis ke? Saya tak tahu. Apa itu alat-alatan? Kalau menguis Sesiku yang digunakan oleh Datuk Alia ialah Betul? alatan yang Okey, betul lah jawapan Firas tadi tu. Okey. Alat huruf besar A. Alatan. Okey, lagi satu sini adalah apa tadi? Sesiku. Bukannya siku kamu tu. Sesiku. Nampak tak? Besar lagi ni. Nampak. Apa dia? Cikgu, sesiku tak jelas sangat. Sesiku tadi baru tengok tadi. Sesiku tu yang macam ini yang sekejap saya carikan gambar je. Cikgu, laman tu apa? Membelit tu apa? Mengguis tu apa? Penggal tu apa cikgu? membelit tu apa? Ini sesiku nampak? Okey. Okey, jom sambung lagi sikit dan nak habis dah. Lepas tu boleh tengok kartun. Go saya. Yeay! Cikgu 12. Okey, kita sambung sikit lagi. Sekejap, saya panggil nama baru baca. Boleh. Okey, silakan Saranya daripada sini. Daripada pada waktu pagi sehingga Buah Melaka. Silakan. Buka mic Saranya. Ada tak? Tak ada dengar suara pun. Ada Saranya? Tak ada? Cikgu nak baca. Okey, silakan kasih. Pada waktu pagi, Alia sering membantu neneknya membuat kuih-kuih tradisional seperti buah Melaka. Okey. Kuih-muih tradisional. Okey, tak apa. Terima kasih. Sekarang ini daripada Buah Melaka sehingga ini. Silakan Meru.
Ada tak Meru? Cikgu, sampai mana? Daripada Buah Melaka sampai yang sini. Buah Melaka dibentuk seperti Seperti apa? sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Okey, Jadrina, silakan. Apa dia jawapan dia? Berbola, berbola. Jadrina kata berbola. Sophia kata berbola. Annabelle kata berbola. Ada cadangan jawapan lain. Betul ke tu berbola? Okey, jawapan dia adalah berbola sebab berbentuk bulat. Okey. Siap. Cikgu, saya nak baca boleh? Okey, Sophia Idina daripada Alia sampai belakang rumah. Alia juga membantu neneknya menyiram sayur-sayuran yang ditanam di belakang rumah. Betul ke sayur-sayuran tu? Betul. Okey, menyiram sayuran. Apa itu Buah Melaka? Siapa tahu? Buah Melaka tu apa? Buah dibuat dengan Hidup di Melaka, cikgu. Bukan Buah Melaka. Ni kuih Buah Melaka. Tak pernah tengok ke? Dia warna hijau ada lapar. Cikgu Dalam dia ada gula tu. Saya suka makan Okey, sekejap. Saya nak tanya Buah Melaka ni apa? Mami buah Melaka. Apa? Bulat lepas dia warna hijau. Bawah dia ada gula mangga. Apa nama lain selain Buah Melaka? Apa nama tu? Kuih undi-undi. Okey. Cikgu Okay, seterusnya. Dekat tengah. Okey, soalan lain daripada Alia. Cikgu membeli. Sampai daun sayur. Okey, silakan. Siapa nak baca ni? Saya. Kejap. Saya tengok Saya dulu. membeli. Aliza. Okey, silakan Aliza. Alia suka mengungis-ungis daun-daun sayur. Okey, Aliza kata mengunguis. Betul ke tu? Betul. Itu apa? Okey, siapa ada cadangan jawapan lain selain daripada mengunguis? Cikgu menguis. Saya cikgu saya. Apa dia, Firas? Alia suka kekuningan. Alia suka Okey. Terima kasih, Firas. Okey, Iza, apa jawapan kamu tadi, Iza? Alia suka membelek-belek. Membelek-belek. Membelek-belek ke membelik-belik? Belek-belek. Ya, jawapan dia adalah membelek-belek. Maksudnya dia pilih. Okey. Membelek-belek. Itu adalah satu jenis perbuatan dia sedang memilih. Ada tengok, lepas tu dia pilih. Sekejap. Saya tengok dulu. Okay, silakan Evangeline, sabar, Evangeline dulu. Daripada Alia sampai warnanya. Okey, sekejap, saya panggil Evangeline. Okey, silakan Evangeline. Alia akan membuang daun-daun sayur yang nampak kuningan warnanya. Okey, terima kasih. Jawapan Evangeline adalah kekuning-kuningan. Ada cadangan jawapan lain? Tak ada cikgu, tak ada. Okey, kekuning. Apa maksud kekuning-kuningan?
Warna kuning ataupun tak elok lah. Maksudnya sayur tu dah nak layu, dah tak segar, dia bertukar menjadi warna kekuning-kuningan. Okey, jawapan dia adalah kekuning-kuningan. Okey. Kekuning-kuningan. Cikgu, saya lagi. Sekejap. Sekejap Siapa yang jerit tu? Silakan Annabelle. Mak Kratu tadi. Okey, daripada Annabelle, daripada nenek sampai daun selom. Silakan Annabelle. Nenek juga tanam. Saya tahu cikgu. Yelah, bagilah dia peluang. Cikgu saya tahu. Bagi Annabelle peluang, bagi dia cuba. Saya tahu. Seperti daun putina dan daun solap. Okey, jawapan Annabelle tadi ulam-ulaman. Siapa kata jawapan dia betul? Saya. Apa tu ulam-ulaman? Tak tahu. Okey, kalau orang Inggeris ataupun orang barat, dia tak panggil ulam, dia panggil apa? Kenido. Okey. Bila dia campur-campur, dia kata itu adalah salad. Betul tak salad? Saya ada kenido sebelah saya. Okey, kalau orang Melayu dia panggil ulam-ulaman, maksudnya sayur tu tak payah masak pun kita boleh makan. Ataupun kita cuma celur dia dalam air panas, basuh dan kita makan. Itu adalah ulam-ulaman. Ada banyak jenis ulam-ulaman. Okey, jadi jawapan dia adalah ulam. Dah siap. Ulaman. Cikgu, saya dah siap dah cikgu. Semua sarapan. Okey, tak apa. Saya dah tahu dah semua. Senang je. Okey, sekarang ini saya nak dengar suara daripada Aimi. Aimi daripada tadi dia chat je dalam ruangan chat tu kan. Daripada neneknya sampai habis ni. Sampai sayur itu. Silakan Aimi. Neneknya ada membela seekor ayam jantan. Ayam jantan itu suka berenang. Saya tahu. Bagi peluang, sabar. Suka benar apa Aimi? Ada dah. Okey, tukar. Akila Fazana, apa jawapan dia Akila? Cikgu saya. Saya tak nak jawab. Saya tak jawab. Sekejap, saya tak dengar jawapan Akila tadi. Apa Akila tadi? Jawapannya Menguis-nguis. Betul ke jawapan? betul. Jawapan dia adalah menguis-nguis. Cikgu, saya nak baca cikgu boleh? Apa maksud menguis-nguis? Korek tanah. Dia macam scratch tanah tau. Okey. Ini senang ni. Dah tinggal satu. Okay, sabar. Saya nak. Okey, saya minta semua senyap dulu. Saya nak baca. Bagilah saya baca. Okey, sabar. Saya nak dengar suara Ku Wen Jun. Daripada pada waktu petang sampai rumah jiran. Silakan Ku Wen Jun. Pada waktu petang, Alia akan menemani nenek berkunjung ke rumah jiran. Okey, terima kasih. Sabar. Okey, terima kasih. Okey. Saya nak baca. Selepas itu,
Sabar. Syarvani belum baca lagi. Okey. Syarvani daripada Alia sampai tetangga. Alia dan neneknya bersalah-salaman dengan jiran. Cikgu, saya lah pula. Jiran tetangga. Tetangga. Okey, jawapan dia adalah salaman. Betul ke? Betul. Okey, betul. Salaman. Nak. Okey, sabar. Evangeline dah habis dah Evangeline. Ini Okey, Ratu belum baca lagi kan? Okey, Ratu daripada amalan sampai habis. Amalan tersebut dapat mengeratkan semangat kejiranan di kampung itu. Okey, bagus. Okey, jadi kita dah siap soalan bagi buku aktiviti muka surat 12 dan 13. Lepas ni nak kena buat apa? Google dalam Google Senang je. Ambil gambar lepas tu hantar dalam Google Form. Senang ke susah? Senang. Senang aja. Nampak? Oi, jadi besar pula. Banyak ya. Sekejap. Banyaknya gambar cikgu. Okey. Okey dah. Cikgu. Sekejap lagi saya akan hantar link Google Form. Lepas tu kamu buat macam biasa ambil gambar, hantar dalam Google Form. Okey, sampai di sini saja kelas kita untuk hari ini. Dan kita sambung esok. Ada kelas ke esok? Ada. Esok ada kelas ke? Siapa nak kelas esok ni? Saya. Ada. Besok cuti lah. Kamu tak tengok Facebook pula ke? Besok cuti awal Muharram. Jadi besok ada kelas. Jadi kelas seterusnya adalah pada hari Khamis pukul 8.10 pagi. Nak pukul 8 ke nak pukul 7.40? 8. Okey, kita jumpa hari Khamis. Okey, kita jumpa hari Khamis 10 pagi. Okey, terima kasih semua. Bye.